Orang tua bertongkat ni di bawah rumah dorang sedang menggoyangkan tongkat dia mencari makanan. So hello guys, welcome back to our channel Lem Studio. So we are back to Lem's Horror. Untuk episod kali ini kami akan berkongsikan cerita-cerita seram daripada kamu semua yang sudi share dengan kami. Untuk episod kali ini saya akan menceritakan cerita daripada seorang follower IG saya yang bernama Humairah. Humairah ni dia ada IG, tapi dia bagi tahu aku, dia bilang dia payahlah letak dia punya nama IG dekat video ni nanti sebab dia ni jenis privacy. So saya hormatlah keputusan dia ya. So guys, untuk minggu ni saya akan ceritakan pengalaman seram daripada Humairah. Okay, so sekarang aku buka IG. Aku mau baca cerita daripada si Humairah tersebut. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi menerima cerita saya ini. Nama saya Humairah dan umur aku sekarang 21 tahun. Saya akan berkongsi beberapa cerita dan pengalaman seram yang saya dan keluarga saya pernah alami. Kisah ni berlaku di sebuah rumah sewa lama kami di sebuah perkampungan yang terletak di Sabah. Dan kini tempat tu sudah menjadi kawasan ataupun tempat perindustrian. Dia kata rumah tu cantik, selesa dan ala-ala kampung gitu. Dan ayahnya mengambil keputusan untuk menyewakan rumah itu untuk dia, untuk si Humairah, mama dia, kakak dia dan abang dia. Sementara ayahnya bekerja di Kuala Lumpur. Pada waktu tu aku berusia 9 tahun. Dan di rumah itu hanya ada mamaku, kakakku dan abangku saja. So, dalam rumah tu ada si Humairah, mama dia, kakak dia dengan abang dia saja. Sebab bapak dia kerja di KL kan. Mamaku ni jarang ada di rumah kerana dia berniaga di seberang jalan. Dan selepas sekolah, saya akan dijaga oleh kakak ataupun kadang-kadang saya tinggal bersendirian di rumah tersebut. Kasih pendek cerita, jom teruskan dengan cerita saya. Jadi antara pengalaman seram yang pernah kami sekeluarga alami termasuklah yang first. Di suatu petang, hari pun sudah kuning, mahu dekat maghrib sudah. Aku dengan kakakku ni tengok TV drama Melayu. Tiba-tiba saluran TV tu macam terganggu dan hilang siaran. Maksud dia macam dia tiba-tiba hilang siaran macam yang rosak-rosak gitu. Lepas tu mati. Dalam beberapa saat kemudian ada, guess what? Ada Pontianak keluar daripada TV tu and then menjerit dengan sekuat-kuatnya, dengan rambutnya yang serabai dan mukanya yang pecah. Lepas tu dia menghilang dan TV pun mati. Aku dengan kakakku syok, berpeluk sesama sendiri sebab ketakutan, sambil tanya sama sendiri, betulkah apa yang kita tengok tu? Tapi serius, benda tu bukan dalam TV, tapi kepala dia keluar dari TV. Lepas tu dia menjerit dengan sekuat-kuatnya. Jadi kakak aku cubalah tenangkan aku dan hidupkan semula lampu rumah awal-awal sebelum masuknya hari gelap. Itu cerita yang pertama. Macam mana dia boleh keluar daripada TV tu ya? Lepas tu menjerit. Oh my god, seram. Okay, ni cerita kedua dia. Selepas isyak, seperti memang rutin kebiasaannya, kakaknya akan hantar dia pergi mengaji ke rumah tok gurunya. Sewaktu dia hantar aku tu, langkah kakaknya ni tiba-tiba terberhenti dan aku pun heran. Kenapa dia hantar aku sampai setengah jalan saja. Lepas tu dia suruh aku jalan sendiri. Aku pun okey je, macam biasa sudah kan. Rupa-rupanya semasa balik rumah, kakak aku ni dia terus berlari ke arah mamaku yang waktu tu berada di dapur sambil menangis dan ketakutan. Lalu dia ceritalah dengan mamaku apa yang berlaku sebenarnya. Rupa-rupanya semasa kakak aku hantar aku tadi pergi mengaji, dia ternampak
sosok seorang lelaki yang sudah lanjut usia, berbaju dan berambut putih. Berambut putih panjang, bertongkat di bawah, pakai tongkat di bawah rumah kami, sedang menggoyang-goyangkan tongkatnya seolah-olah sedang sibuk mencari makanan. Dan dia dengan kakak aku sempat bertentang mata. So means waktu kakak si Humaira ni hantar si Humaira, dia nampak orang tua bertongkat ni di bawah rumah diorang sedang menggoyangkan tongkat dia mencari makanan, dan kakak dia sempat bertentangan mata dengan orang tua bertongkat tersebut. Aku terbayang-bayang sudah kalau aku yang jadi kakak dia tu. Si Umairah kata rumah sewa dia tu jenis kayu bah. Jadi ada lubang lah dekat dapur tu. Macam rumah dia tu ada macam, kan dia kayu, jadi dia macam ada lubang-lubang sikit, lubang-lubang kecil. Jadi baju kakak aku ni kena siut-siut dari bawah, macam kena tarik bah, kena tarik pelan-pelan, kena tarik, dia bilang macam tu. Berteriaklah terus kakak aku ni ketakutan. Lepas tu mamaku ni jenis yang berani, so dia pun menaburlah garam dan bawang putih semua sambil baca-baca ayat lah, kasih pagar lah rumah supaya benda tu dah masuk dalam rumah. Macam tu lah kira-kiranya. So itu untuk cerita yang kedua. Ni pula yang ketiga. Di satu malam yang lain, abangnya ni waktu ni tengah berada di luar main gitar, seronok-seronok menyanyi. Dia tiba-tiba ternampak seorang gadis muda berbaju putih, kelihatan macam orang biasa, ingin melintas jalan raya tapi tidak menoleh kiri dan kanan. Abang aku teriak, "Wih, ada kereta melintas tu." Tapi perempuan tu tidak menghiraukan panggilan abang aku tu, dan terus jalan lurus tanpa sebarang belok ataupun tanpa toleh kiri dan kanan. So perempuan tu dia jalan je terus. Dia tidak tidak pedulikan apa yang abang si Humaira ni tegur dia tadi. So abang aku ni terkejut gila bila nampak gadis tu tertembus oleh kereta dan masih dalam keadaan okey dan sedar. Kakinya tidak mengampai ke tanah. Kereta tu boleh tembus tu perempuan. So maknanya perempuan tu. So abang aku pun masuk ke dalam rumah dan membatalkan niatnya untuk lepak di luar rumah. Dan kami tanya, ada apa? Dia hanya diam dan cakap akan menceritakan apa yang terjadi pada esok hari. So bila esok harinya barulah abang si Humaira ni ceritalah sama dorang apa yang dia nampak. Oh, ini cerita yang terakhir, experience si Humaira dia sendiri. Okay, experience aku pula ada pada satu malam tu. Aku ni tidur tapi berjalan. Means macam dia mengigau ataupun dia tidur sambil berjalan lah, macam tu, mengigau lah. Bayangkan kunci rumah yang terlock pakai mangga aku dapat buka waktu aku tidur. Nasiblah mamaku sedar dan cepat-cepat berlari panggil aku sekuat hati. Lepas tu tampar aku supaya sedar dan aku terbaring tidur balik. Seram juga kalau mimpi sambil berjalan. Kalau tidur sambil macam mana orang kata, kalau orang di sini orang panggil mengigau apa ni? Mengigau. Jalan sambil tidur. Esokan harinya mama aku tanya, "Kenapa kau mau keluar?" Dia bilang. Ingat kau aku tampar kau, dia bilang macam tu. Lepas tu aku pun kata, aku langsung dah ingat apa-apa yang berlaku semalam. Tu yang waktu si Humaira berjalan sambil tidur tu kan, orang tuan rumah tu kata makhluk tu mau bawa si Humaira ni pergi bersamanya. Nasiblah mama si Humaira ni sempat kasih sedar dia. Kalau tak, memang si Humaira ni akan ke alam lain, wallahu alam. Diorang memang ada sempat tanya dengan tuan rumah tu. Dia cakap yang kawasan rumah tu memang ada berpenghuni ada makhluk, dan tempat tu tuan rumah tu cakap memang tempat peninggalan tentera-tentera Jepun dahulu kala. Jadi bila ada mayat terus korek tanah dan ditanam di situ. So dorang kena tanam di rumah di bawah. Oh my goodness. Tapi kalau niat kita baik dan tidak mengganggu dorang tak akan apa-apakan kita. So apanya si Humaira sini, kalau kita nampak benda tu, kita buat
buat macam yang anda tahu je lah. Kita janganlah takut, kita janganlah macam lampau panik, sebab nanti makin suka lah benda tu kacau kita kan. Jadi guys, pengajarannya di sini, kita kenalah sentiasa bersedia dari segi agama kepercayaan masing-masing. Hafal doa-doa pelindung diri dan percayalah bahawa mereka ada di tepi kita, tapi kadang kita nampak, kadang tidak. Okay, korang faham lah tu kan? So, sekian, terima kasih daripada cerita saya Humaira. Semoga Lem Studio terus maju jaya. Okay, thank you Humaira. So, untuk minggu ni itu saja cerita Lem Soro. So guys, kalau korang ada cerita seram ataupun pengalaman yang korang pernah alami sebelum ni, korang boleh DM kami di Lem Studio. Jangan malu-malu, kamu DM saja. Nanti insya-Allah di episod yang seterusnya kami akan kongsikan di sini. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe our YouTube channel. Kita jumpa di video yang seterusnya. Bye bye.